Baik, sebelum saya teruskan dengan segmen memanah bersama saya Safi, saya perkenalkan diri saya dulu siapa. InsyaAllah saya adalah salah seorang pengajar. Kalau tuan-tuan dan puan ingin belajar memanah tradisional di Kota Kinabalu, Sabah, saya daripada syarikat Rojak Archery PLT yang menguruskan kelas asas memanah di arena memanah tradisional UMS. InsyaAllah Rojak Archery ini yang menguruskan dan mengendalikan serta membangunkan aktiviti memanah tradisional di dalam UMS sebagai salah satu produk pelancongan di UMS, insyaAllah. Okey, jadi kalau datang UMS, bolehlah try memanah tradisional di pantai UMS, insyaAllah. So, jurulatih yang mengendalikan kelas asas memanah tradisional di UMS ni adalah terdiri daripada kalangan jurulatih dari Kelab Memanah Kesatria Kota Kinabalu. InsyaAllah kan jurulatih-jurulatih ni tahu peranan dan tanggungjawab mereka selama mengendalikan kelas asas memanah tradisional di pantai UMS. Kita teruskan ke segmen yang pertama, memanah tradisional bersama Suhaimi Safi. Assalamualaikum, hai. InsyaAllah dalam segmen memanah bersama Suhaimi Safi, saya akan sharekan ini untuk panduan pemanah-pemanah baru yang hendak berkecimpung dalam dunia memanah tradisional. Okay, apa yang perlu dititik beratkan sebelum kita mula memanah tradisional ni, insyaAllah. Saya akan sharekan hari ini 7 perkara yang perlu diambil berat sebelum kita memanah yang ada pada busur, dan 7 perkara yang perlu diambil berat oleh para pemanah pada anak panah. Tonton video ini sampai hujung, insya-Allah ada ilmu yang bermanfaat jika anda berminat dengan memanah tradisional ni, insya-Allah. Ini adalah busur memanah tradisional. Ini adalah busur buatan Keningau, Kenibo. Okey, sebelum kita nak memanah, kita kena pastikan 7 perkara ni. Kena ambil berat tentang 7 perkara ni. Apa dia 7 perkara ni? Yang pertama, kan, bila kita dah pasang bow ni, kita kena cek tali dia. Ada 7 ke 8 helai ataupun lebih pada tu. Okey, sama ada putus ataupun tidak. Kalau ada putus satu helai, tak boleh digunakan. Pastikan anda tukar string dahulu. Okey, yang pertama. Yang kedua, okey, pastikan tali string ni, loop ni terletak kemas di tempatnya begini, kan. Okey, jangan tersenget. Kalau tersenget, kita tak pasang, kita boleh tarik dan boleh terlepas bow tu. Okey, boleh terlepas dan mencederakan kita. Yang kedua. Yang ketiga apa dia? Kan, kita tengok physical limb ni. Bukan tengok tapi rasa. Tengok dan rasa. Nampak? Ini kita panggil limb atau siah. Kan, kita rasa dia. Kan, ada retak ataupun tidak. Kan, okey. Ni kita periksa bow. Maksudnya kan, kita tengok dan kita rasa. Kalau tiada keretakan, maksudnya bow ni selamat, insya-Allah. Okey. Yang keempat apa dia? Okey, kita tengok kelurusan bow ni. Okey. Okey, kelurusan bow ni. Okey. Kalau dia tersengat ke kiri kanan, kita adjust dulu. Okey. Lim dia kasih dia lurus. Okey. Ni yang kelima, keseimbangan dia. Okey. Nampak? Okey. Kadang-kadang bow tu tersengat macam ni kan. Kita betulkan balik. Pakai manual, pakai lutut ke apa kan. Okey, adjust bagi dia seimbang. Okey. Melainkan kalau bow tu didesain memang ada sengat sikit kan. Itu lain cerita. Okey. So yang kelima, yang tengok kalau perlu seimbang, seimbang. Okey. Yang kelima. Yang keenam, brace height, ketinggian dia. Okey. Ni ketinggian biasa, 5 ke 7 inci. Maksudnya daripada tali ke handle ni. Okey. Ni biasanya pemanah akan cek kalau dia dah pakai. Kalau dia nak tinggikan lagi macam mana, dia kena pintalkan string ni. Dan yang terakhir, yang ketujuh. Okey. Pastikan semuanya dalam keadaan yang sempurna. Kita tengok fizikal dia dan handle ni dalam keadaan kemas, kita boleh pegang dengan baik. Okey. Jangan terlampau licin atau terlampau besar, takut kita tak boleh pegang dengan kemas. Okey. So itu 7 perkara dengan busur. Baik, seterusnya 7 perkara tentang arrow yang perlu kita ambil perhatian sebelum kita memanah. Okey, apa dia yang saya pegang ni? Ini adalah arrow kayu pine. Kita ada arrow carbon, arrow bimen dan arrow kayu juga. Okey. So apa 7 perkara pada anak panah yang perlu kita ambil berat? Okey. Yang pertama, kita kena tengok keadaan dia. Bukan tengok saja, kita rasa. Okey. Ni arrow ni selamat ke tidak? Kalau ada selumbar, maksudnya arrow ni tak boleh guna, perlu dirawat dahulu. Tak boleh kita selumbar sikit saja. Sebab bila kita dah tarik panah, selumbar tu akan masuk ke dalam kita punya jari, terus ikut dengan kulit-kulit ni dia kaut. Okey, dapatlah nanti 6 jahitan dekat sini.
Okey, so sebelum memanah pastikan arrow ni selamat. Okey, rasa dia selamat. Okey, yang pertama. Yang kedua, kita tengok point dia. Macam ni. Ni contoh kecederaan yang berlaku pada anak panah. Okey, ni kita panggil kecederaan yang berbunga. Maksudnya arrow ni terhentam besi, pump, jadinya point ni termasuk ke dalam. Okey, ni tak sesuai diguna, kena repair dulu. Okey, so kena check point dia. Mesti dalam kedudukan yang bagus, yang baik. Okey, maksudnya ketat, tak longgar. Nampak? Yang kedua. Yang ketiga, baru kita tengok pada feathers. So feathers ni mesti digam dengan kemas. Okey. So tak ada yang tertangga-tangga, terkulai layu di tasik madu kan. Okey, yang ketiga. Yang keempat, knock ni mesti dalam keadaan baik. Okey, tak boleh begini kan. Kalau begini maksudnya dah cedera, dah patah. Okey, kalau kita paksa juga guna, arrow ni boleh terlepas ke tepi dan boleh mencederakan kita. Okey, so maksud ni knock dah patah, tak boleh digunakan. Okey, yang keenam apa dia? Kita kena ambil kira pasal spine. Ni arrow ni ada spine untuk pondis tertentu, ada spine yang tertentu. Okey, rujuk pada jurulatih masing-masing. Tak boleh Google, tengok jadual apa spine yang sesuai. Kalau kita pakai bow 40 pound, arrow spine berapa yang sesuai dengan bow 40 pound kita. Okey, dan yang seterusnya kepanjangan arrow yang ketujuh. Kepanjangan arrow. Macam saya pakai arrow 32 inci. Okey, so 32 inci. Kalau saya pakai arrow pendek kan, sebab tangan saya panjang, kalau saya pakai arrow pendek, saya tarik kan, boleh terlepas. Boleh terlepas, jatuh. Kalau saya pakai 28, saya tarik, boleh terlepas. Dan kalau saya terlupa, saya lepaskan, dia boleh tercocok dekat tangan saya. Nampak? Okey. So kena pastikan arrow yang sesuai dengan kita. Saya pakai arrow 32 ke 33 inci. Okey. Itulah dia 7 perkara pada arrow yang perlu diambil perhatian. Terima kasih kerana menonton hingga ke hujung rancangan. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ni. Dan saya akan kongsikan lagi tentang memanah tradisional. Apa yang kami ajarkan semasa kelas asas memanah tradisional di UMS, insyaAllah. Jangan lupa perkara 5 tentang anak panah yang saya simpan di hujung video ini adalah kelurusan anak panah. Okey, kita tengok biasanya kalau buat panah karbon tak ada masalah dalam buat kelurusan. Kalau anak panah buluh ataupun kayu, biasanya ada masalah dalam kelurusan. Okey, sebelum kita manah, kita kena check dulu kelurusan arrow ni. Okey, lurus. Okey, sebab kalau ada bengkok-bengkok tu makna arrow ni tak ngam. Dia akan mengganggu pada ketepatan panahan kita. Okey, so selesai 7 perkara dalam busur yang perlu kita ambil perhatian, dan 7 perkara pada anak panah yang perlu kita ambil perhatian sebelum kita memanah tradisional. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.